guys, Assalamualaikum. Kata orang, rumah adalah lambang personaliti seseorang. Jadi, untuk episod kali ini, Farah dan juga tim Hostel berada di Bangi, Selangor dan kami memilih sebuah rumah milik seorang gadis yang mengetengahkan konsep Muji digabungkan bersama dengan minimalis. Menarik kan? Kalau orang kata Muji ni adalah konsep yang sangat famous di negara Jepun. Jadi, nak tengok tak macam mana pemilik ini menggabungkan kedua-dua konsep ini dalam rumahnya? Jom kita pergi tengok. Bye. Hai House to Malaysia, selamat datang ke rumah saya. Cuba masuk. Hai, nama saya Shima. Saya pemilik A Tree Little Nest. Saya seorang bakers, part-time bakers, dan saya juga bekerja di insurance company di Kuala Lumpur. Alright, kita terus pergi ke my living area lah. Saya punya rumah tak besar mana pun, dalam 850 square feet sahaja. Saya aplikasikan ruang ni dengan perabot yang tak terlalu, orang kata, penuh lah. Dekat sini kalau you all boleh tengok, saya punya tema minimalis dan Muji. Kalau you all boleh tengok juga, rumah ni dia memang saya banyak guna warna putih sebab saya nak nampak rumah saya luas dan terang. Bila saya balik rumah, saya kerja KL kan, macam jam apa semua. Bila saya balik rumah, saya rasa tenang sangat sebab dengan colour putih ni lah pada saya. Alright. Kat sini kita tengok design dekat wall ni memang saya ikut sebiji sebulat dekat Pinterest. Kalau you all boleh tengok, ini saya beli kat IKEA pokok ni, and then saya just letak pun frame pun tak adalah macam setiap frame tu kena ada gambar. Tak. At least macam ada 2-3 je, and the rest tu saya biarkan dia kosong je. Another one, here ni, selain daripada sofa, kalau you all tengok kat sini adalah kursi rotan ni, dia sangat, macam mana nak cakap function dia terlalu banyak kat rumah ni. Bukan hanya untuk dekat living hall je. Kalau let's say lah, saya ramai tetamu yang datang, tak cukup kerusi kat meja makan. Kerusi ni, saya angkut ke sana. Kan jimat kan. And then, here, yang ini, my cousin yang bagi. Dia sangat kena dengan tema rumah ni, which is I like it. Saya letak kat sini lah. Ramai sangat orang tanya, ini pokok betul ke? Now, ini saya beli kat Shopee je, artificial plant. And this one sebenarnya ada cerita dia. Saya beli konon-konon nak letak untuk kuih raya, tapi saya rasa macam nanti jangan saya punya tu. Saya tak buat letak kuih raya dalam tu. Saya macam as a deco je. Alright, kita move to bahagian dapur saya. Bahagian meja makan saya. Alright, here saya dah dekat meja makan saya. Meja makan saya ni basically ni yang paling susah saya nak cari. Sebabnya saya tak jumpa meja makan yang saya berkenan. Ada tu kadang colour dia gelap lah, apalah, saya tak dapat colour macam mana saya nak. Apa saya buat? Saya beli meja makan ni mix and match di IKEA. Ada 2 kerusi yang rotan, 2 kerusi yang lain dan meja yang lain jugalah. Macam you all boleh tengok ni, pinggan ni my friend yang bagi, which dia punya moyang nenek dia koleksi daripada Negeri Sembilan, Pilah.
So saya orang dah bagi, saya ambil je lah kan. Okey, untuk meja makan ni saya matchkan dengan lampu saya. Which lampu ni masa saya nak beli tu memang saya dah set dah. Okey, saya nak rotan dekat meja makan saya, kena rotan juga. So saya akan cari lampu yang rotan untuk match dengan meja makan saya lah. Okey, next kita pergi ke bahagian bar counter saya. Right, bar counter ni kerusi ni antara yang susah jugalah sebenarnya saya nak cari. Sebab saya ni kalau saya nak yang macam tu juga saya nak. Saya tak nak yang ala-ala kadar beli main ambil je, macam tu saya tak suka. So yang ini, itu pun nasib baik saya dapat before Raya. A few days before Raya, stok tu sampai daripada Indonesia. So saya macam, okey, saya terus contact owner tu. Saya cakap, okey saya nak beli. Saya terus ambil, hari yang sama saya ambil dekat Ampang. So inilah kerusi dia, saya dapat apa saya nak. Move to fridge saya. Fridge ni, perempuan kan, dia mesti nak macam sama je. So putih saya memang nak kena cari yang putih juga. Memang kawan saya sangat orang kata bersabarlah, sebab dia terpaksa ikut saya setiap hari untuk cari fridge yang muat dalam ruang kabinet ni. Macam tu. Right, move. Kita pergi dekat, orang kata jantung rumah saya lah, dapur saya. Right, dapur saya ni basically developer dia memang akan bagi yang basic, very basic kitchen cabinet. Alright, so which is this one, and then atas ni saja. Saya tak berkenan tau mula, saya memang tak berkenan. Saya rasa macam, tak boleh lah macam ni, I nak demolish lah. Lepas tu, saya fikir, okay, kalau nak demolish, paling murah 20k. So saya macam, gila apa membazir kan, sebab benda dah ada. Why kita nak kena membazir, betul tak? Why not I ubah dia punya tabletop, I tambah dia punya atas, and then kita, I think dia punya result akan lebih better daripada you demolish everything kan. So saya tukar yang ini untuk samakan dengan yang ini, and then saya besarkan sink, and saya purposely ambil colour gold sebab saya nak nampak dia wow. Macam tu. So you all boleh nampak kat sini. So saya punya spice jar, and saya punya koleksi cawan kopitiam sebab saya suka beli kopitiam. Saya suka minum kopi kat luar. Semasa saya cakap, okay, I kena ada satu set kopitiam yang feeling kat rumah lah, macam tu. So dengan apa ni, periuk whatsoever lah. Okay, ini adalah bahagian kita panggil wet kitchen bagi rumah saya lah. Here ada space lah, space dia okay macam ni. Kalau you all tengok, ni favourite saya sebab saya tengok kat Instagram ada rumah influencer mana tak, saya suka tengok. So saya rasa benda ni sangat berguna ya untuk kita ni yang nak kena ambil air keluar sini ke sana ke sini kan. So saya rasa this one is much better. So just ni air keluar. So and then here sebabkan saya dah memilih gold, pipe saya kat rumah ni semua gold. So saya ambil ini untuk gold juga untuk match dengan saya punya pipe. Okey, kalau you all boleh nampak kat sini, lantai ni dengan here backsplash ni saya membuat dengan jupir cantik. Saya beli sebab saya rasa macam dua design ni memang saya berkenan gila. KitKat ni dengan design yang inilah. So dia nampak naik seri lagi rumah saya. Alright, now kita pergi dekat bahagian hall. Kita panggil dia hallway rasanya kan. Alright, so here kalau you boleh perasan, saya punya lantai ni saya buat SPC dengan Zawas flooring. Itu pun saya tengok dekat TikTok. So here kalau orang kata
Kalau orang datang rumah saya nak ambil gambar kan, so saya buat satu spot ni memang untuk diorang lah. So ada gambar family saya untuk menampakkan lagi seri kat sini, dan saya letaklah pampas ni. Kita ada 3 bilik. Ni toilet saya, ni bilik saya, bilik dan bilik lah. Okay. Alright, kalau you all boleh tengok kat sini, pintu ni sebenarnya saya cat lagi. Daripada rasanya colour asal is warna macam kuning-kuning sikit. So saya cat putih, dan dia punya kita panggil frame ni saya buat macam brown. So kena dengan saya punya tema Muji and minimalist. Alright, so dia sekata lah dekat kawasan sini. So putih dan brown. Right, so kita ke guest room saya dulu. Jom. Alright, untuk guest room ni, satu-satunya bilik yang saya ada letak elemen hitam sikit kat dalam bilik ni lah, which is dia punya katil ni. Kalau kita tengok di mata kasarnya sekarang ni adalah single. Tapi bila ada guest datang atau family member saya datang, so bila saya akan tarik dia, dan dia akan jadi queen bed lah. So selesa untuk orang. Kalau macam tak ada orang, ini kalau jadi ruang solat pun lebih besar ruangan dia. Right, and then nothing much rasanya dekat sini. So kita move to my master bedroom. Kita move to my master bedroom. Alright, kalau kita tengok kat sini, tema dia masih putih dan light brown macam tu. So you all boleh nampak lah kan, dia sangat, orang kata minimalis. Sebabnya saya memang tak suka barang saya tergantung-gantung, ataupun macam baju saya tergantung-gantung. Saya tak suka. Saya memang suka akan ada saya ada satu macam drawer ni untuk saya simpan baju yang dah lipat. Kalau mana yang untuk gantung, saya akan gantung dekat bilik yang lagi satu lah. And then macam you akan tertanya juga, mana luggage dia? Dia ni tak pergi jalan ke? Takkanlah tak ada kotak ke apa benda? Okey, jawapan dia, saya beli katil yang boleh lift up untuk letak barang dekat bawah ni. So segala barang-barang tu saya akan susun dan simpan lah dekat dalam bawah katil. So dan takkan nampak. You nampak bilik ni macam clean je macam tu. Alright. So inilah bilik saya. Oh, okay. Here, ini adalah orang kata, saya tak tahu nak panggil dia apa. Wainscoting maybe. I'm not sure, tapi saya buat ni sebab saya tersuka dekat satu Pinterest gambar tu. Exactly katil dia macam ni, and then dia buat kepala katil dia macam ni. So I told my friend, I nak macam ni. Boleh tak buat kan? And then dia kata okay boleh, and then dia buatkan. So rezeki saya lah dapat kawan-kawan yang sangat handyman yang baik, and then dia yang buatkan ni dan catkan ni untuk saya lah. Alright, then move to here. Saya orang selalu cakap kan, tak ada ke meja dressing table macam perempuan kan, takkanlah tak make up ke apa benda kan. Saya memang ada satu cermin je, which saya rasa untuk tengok diri saya. So macam make up tu saya akan simpan kat sini balik. And then saya tak adalah macam ada letak kat atas ni ke, tak ada. Memang dia cermin ni untuk okay. Nampak okey kan? Jalanlah. Terus macam tu. Oh, untuk curtain, untuk seluruh rumah saya rasa tips untuk mendapatkan rumah you macam lebih luas, you kena buat curtain tu full high. So you akan nampak rumah you luas. Sebenarnya lah. Itu pada saya. Selain daripada tips, pandai pilih perabot lah.
akhir rancangan. Dan hari ini kita nak ucap terima kasih sangat dekat Cik Shima kita sebab sudi kita orang datang syuting, tunjuk-tunjuk dan share macam-macam dekorasi tips untuk dapatkan rumah Muji macam ni dan juga minimalis ni. Alhamdulillah. Okey Cik Shima, kita tengoklah kan banyak sangat elemen orang kata putih, orang kata kan. Kita kan orang kata kalau putih ni cepat kotor. Macam mana Cik Shima sendiri jaga rumah ni nampak very clean. Gitu. Saya rasa tips untuk kalau rumah kita serba putih ni memanglah kena rajin sikit lah. Maknanya pemilik dia pun kena pembersih. Alhamdulillah. Macam tu. Dan juga sebab I baru tahu yang dalam masa setahun je rumah ni dah banyak berubah cantik macam ni kan. Alhamdulillah. Agak-agak apa tips kalau orang-orang yang baru nak beli rumah kan? Tips dia I think saving. Sebab you kena ada you kena ada saving lah untuk you nak start buat apa-apa. Sebabnya kalau sorry tu sih saya bersyukur jugalah sebab PKP ni sebenarnya. Sebabnya banyak boleh saving sebab saya work from home 2 tahun. So kita banyak save dekat situ. So kebetulan memang rezeki saya dapat rumah pun memang time PKP juga last year. So saya banyaklah dapat saving sana sini untuk saya beli barang sikit macam tu. And then tips dia, kita jangan, kalau macam saya lah, saya akan beli barang tu bukan selepuk. Saya macam beli sikit. Kadang masa yang awal saya tak masuk rumah lagi, masa tu tak dapat kunci rumah lagi, saya dah beli dah pokok olive ni. Saya dah beli. Benda tu saya beli sikit tau. So macam tak adalah macam kau masuk rumah habis selepuk habis. Macam tu. So kita tak kadang ada orang dia nak bajet gaji ni untuk ni kan. So saya rasa itulah kot tips dia. Okey, ini dia sedikit sumbangan kami dengan juga pesan penaju. Terima kasih. Tak tahulah suka ke tak. Boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, kepada anda jangan lupa terus follow Instagram IG House to Malaysia dan juga Instagram Cik Shima iaitu A Tree to Nest. Yang personal Shima Ismail. Okey, jangan lupa follow, okey? Alright, bye.